Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS, pentas diskusi anda bersama saya Luqman Muhammad dan saya Khairunisa Kasnun. Dan sudah tentu Nisa, hari ini kita cukup berbesar hati kerana kita bersiaran dari Menara Lembaga Tabung Haji di Kuala Lumpur. Tentunya untuk kita membawakan kupasan serta dalam sesi temu bual bicara ini bersama dengan pengelola haji negara iaitu Lembaga Tabung Haji. Dan jika kita lihat pada operasi musim haji 1445 Hijrah yang lepas telah berakhir dengan jayanya, di mana seramai 31,600 jemaah haji, alhamdulillah, iaitu Duyufur Rahman, tetamu Allah, dapat kita santuni dengan sebaik mungkin. Di mana Nisa, sebenarnya alhamdulillah saya dan juru kamera Zaid Hashim pada pengalaman haji, juga boleh saya kongsikan juga telah mewakili TVS dengan kerjasama Lembaga Tabung Haji untuk kami menyertai rombongan petugas idaman, di mana kira-kira lebih kurang 600 petugas telah dikerahkan ke Tanah Suci untuk musim haji yang lepas. Dan juga boleh kita sentuh juga segala rancangan dan susun atur yang telah digerakkan oleh Lembaga Tabung Haji berjalan dengan lancar. Misalnya dari segi urusan penerbangan, 100 penerbangan dilakukan. Kemudiannya kita lihat juga dari segi penginapan dan bekalan makanan. Selain penambahbaikan yang dilakukan di tapak perkemahan masyair, misalnya di Arafah, Musdalifah dan kemudiannya di Mina, Nisa. Menarik, itu pengalaman yang saya rasa mungkin tidak dapat dijual di mana-mana. Ini untuk kita merasai pengalaman itu. Luqman, suka juga ingin saya kongsikan di mana pada Jun lalu, setelah habisnya, selesainya ibadah haji, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar, ada menyifatkan bahawasanya operasi haji pada musim ini merupakan yang paling berjaya dan cemerlang berbanding tahun lalu. Ini kenapa? Seperti yang Luqman maklumkan awal tadi, di mana semua 31,600 jemaah haji Malaysia berjaya melaksanakan ibadah haji tanpa sebarang perkara yang tidak diingini. Namun kecuali 14 jemaah haji yang meninggal dunia, manakala 2 jemaah haji tidak dapat berwukuf kerana memerlukan rawatan di Hospital Arab Saudi. Okey, Luqman, tanpa kita melengahkan masa, ini kita nak melihat secara keseluruhan operasi haji yang akan datang. Seperti yang kita lihat, mungkin apakah aturannya, apakah perancangannya. Untuk itu, saya perkenalkan kepada anda semua tetamu jemputan kita pada Dialog TVS kali ini, Tuan Haji Muhammad Hisham Harun, Ketua Jabatan Haji. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Okey, Tuan Haji. Sama-sama. Saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV Sarawak, TVS kerana menjemput saya, dan ini merupakan temu bual yang sulung kepada saya sebagai Ketua Jabatan Haji buat masa ini. Apa Tuan Haji, kalau secara keseluruhannya mungkin Tuan Haji boleh melihat ataupun boleh kongsikan perancangan dan juga bagaimana Tuan Haji melihat operasi haji yang baru sahaja selesai pada Jun lalu, dan juga bagaimana dengan persiapan untuk musim haji yang akan datang. Okay. Seperti yang Nisa katakan tadi, yang dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, operasi haji pada tahun 1445 Hijrah merupakan satu operasi yang sangat berjaya dan dapat dijayakan dengan cemerlang. Jadi saya melihat ini adalah satu kejayaan yang bukan hanya di Tanah Suci, tetapi merupakan satu fasa-fasa yang telah dilaksanakan sama ada di tanah air dan juga di Tanah Suci. Jadi saya merasakan setiap fasa yang kita telah lalui telah dilaksanakan dengan yang terbaik, dan kejayaan itu membuahkan hasil bila semua mereka dapat menunaikan haji, walaupun ada segelintir yang mungkin tidak dapat berwukuf, tapi hampir 100% jemaah haji dapat menunaikan haji pada tahun yang hijrah yang lepas. Jadi saya harapnya supaya kejayaan ini dapat diteruskan, dan saya sebagai Ketua Jabatan Haji yang baru merupakan satu cabaran lah untuk mengekalkan kejayaan yang ada ni. Satu indikator dah letak, satu indikator tu. Betul. Tapi saya nak seperti yang saya akan maklumkan tadi, ada beberapa fasa yang perlu dilalui. Yang pertama ni adalah fasa sebelum keberkatan. Jadi sebelum jemaah haji pergi ke Tanah Suci dan mendaftarkan diri dan terpilih jadi jemaah haji, ada peringkat-peringkat yang perlu dilalui oleh mereka, seperti
bimbingan haji, khusus-khusus yang perlu dilalui sebelum mereka pergi haji, dan juga pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini membantu untuk kita menjayakan haji, supaya persediaan mereka sebelum pergi haji dan juga semasa menjaga haji itu sentiasa padulah. Jadi alhamdulillah untuk tahun 1445 Hijrah yang lalu kita telah berjaya melaksanakan dengan penuh dengan jayanya, alhamdulillah. Untuk persiapan yang akan datang Tuan Haji bagaimana? Untuk persiapan yang akan datang, dia akan melalui fasa yang sama, iaitu sebelum keberkatan. Selepas di musim haji, kita ada sesi penilaian operasi haji, iaitu kita akan menilai semula gerak kerja yang kita laksanakan sama ada di tanah air maupun di tanah suci, dan kita akan menilai apakah perkara-perkara yang perlu diperbaiki, dan bagaimana untuk menangani masalah jika ia timbul kembali. Jadi itu dari sisi penilaian. Seterusnya dari segi ibadat pula, kita ada muzakarah haji. Sekiranya berlaku apa-apa kemuskilan ataupun masalah dari segi ibadat di tanah suci, ia akan dibincangkan oleh ulama kita dan juga petugas ataupun kita panggil pekta, di mana mereka ini adalah pembimbing jemaah haji dari segi ibadat haji. Jadi dari muzakarah tersebut barulah kita adakan khusus asas haji. Jadi semua perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan haji dapat dirumuskan dan dimaklumkan kepada bakal-bakal jemaah haji semasa kursus asas haji. Kursus asas haji ini dilaksanakan di seluruh negara dan lebih 200 masjid terlibat, dan kita berharap semua bakal-bakal haji menghadiri kursus ini kerana dia amat penting sekali. Kita nak jemaah haji kita ini mempunyai ilmu yang penuh, yang cukup untuk melaksanakan haji. Sebab itu merupakan perkara yang perlu dilakukan, apakah rukun haji, wajib haji dan sebagainya. Seterusnya kita ada kursus intensif, kursus perdana haji. Kursus perdana haji ini adalah di luar masjid, melakukan ibadat-ibadat fizikal seperti wukuf, bagaimana keadaan di Arafah, bagaimana keadaan di Mina. Kita memaklumkan kepada mereka kesempitan dan kesesakan yang akan mereka hadapi, dan juga ibadat-ibadat lain seperti melontar dan sebagainya. Jadi supaya bakal-bakal jemaah ini faham, bukan saja sebab dia ibadat yang berlainan yang akan dibuat mungkin hanya setahun dalam semua hidup sekali. Jadi ini perlu dipahami oleh semua. Dan seterusnya kita ada pemeriksaan kesihatan. Ini amat penting sebab haji ini adalah satu kerja ibadat yang fizikal, dia memerlukan kesihatan yang baik, perjalanan ke masjid, perjalanan untuk melontar, jadi dia perlu ada kepada kekuatan fizikal. Jadi kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyaring bakal-bakal haji, supaya mereka ini sekiranya ada penyakit-penyakit kritikal, kita sarankan supaya mereka tidak menunaikan haji. Dari segi kewajipan itu, dari segi istitaah juga, kewajipan seorang itu mengerjakan haji, ia juga berkait dengan kesihatan dia, kemampuan dia untuk melaksanakan ibadat tersebut. Jadi itu dari segi sebelum keberangkatan. Jadi kita dah menyediakan mereka sama ada dari segi ilmunya dan juga kesihatannya. Dan seterusnya kita kena tengok jugalah proses yang seterusnya. Proses yang seterusnya pada tahun 1445 Hijrah yang lalu, Kajian Arab Saudi dia untuk seorang itu mendapatkan visa haji, dia perlu menggunakan aplikasi di telefon, telefon pintar, dalam smartphone, di mana yang dipanggil Saudi Vayo Visa. So jadi untuk
ini satu perkara baru yang mana semua bakal jemaah haji sama ada di Semenanjung, di Sarawak ataupun Sabah ataupun di mana-mana ceruk Malaysia ini perlu menggunakan telefon pintar untuk mendaftarkan visa haji wajib ya. Jadi ini juga satu yang inovasi yang baik supaya penggunaan visa itu dapat dilaksanakan dengan baik dan biasanya lah kebanyakannya kita punya bakal-bakal haji ni dia orang lama lah. Ya, jadi mungkin nak menggunakan phone tu agak sukar jadi yang cawangan-cawangan kita dapat membantu. Jadi dari situ kita bantu mereka untuk mendapatkan menggunakan telefon untuk pendaftaran visa menggunakan telefon dan seterusnya untuk kita mendapatkan pasport antarabangsa mereka untuk permohonan visa seterusnya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mungkin kita nampak kejayaan haji itu selepas musim haji, tapi yang sebelum itu pun banyak perkara-perkara yang perlu dilalui oleh bakal-bakal haji ini yang membawa kepada kejayaan tersebut. Jadi yang seterusnya ialah dari segi penerbangan. Jadi ini adalah satu operasi yang amat penting juga di mana kita menggunakan untuk tahun 1445 Hijrah kita menggunakan amal daripada MAS, Malaysia Airlines dan juga Saudi Airlines untuk menerbangkan 31,600 jemaah kita ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah dari segi operasi penerbangan kita dapat melaksanakan dengan baik dan satu kelebihannya bagi jemaah haji Malaysia ialah adanya Makkah Route di mana laluan immigration itu dilaksanakan di KLIA bukan di Mekah, di Jeddah ataupun di Madinah dan ini dapat mempercepatkan proses jemaah keluar daripada airport terus naik ke bas dan terus pergi ke tempat penginapan sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Jadi ini satu kelebihan kepada Malaysia antara negara-negara yang dipilih dengan Makkah Route ini. Seterusnya kita ada dan baru operasi kita di Tanah Suci. Jadi operasi Tanah Suci itu ada macam-macam lah, ketibaannya, perumahannya dan yang paling penting ialah operasi masyair. Operasi masyair ini kita telah ditetapkan untuk menggunakan agensi perkhidmatan di sana. Tadi kita telah menggunakan satu agensi yang bernama Masyariq Al-Masiyah dan mereka inilah yang akan membantu kita untuk pergerakan operasi di Arafah, Mina dan juga kembali ke Mekah untuk jemaah kita. Itu antara dari segi pengurusan yang begitu cekap tentunya, di mana dengan pengurusan yang cekap di Malaysia lagi Nisa, mereka telah mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi menjadi negara yang terawal dan seringkali menjadi negara contoh dalam pengurusan haji ini. Dan jika kita lihat juga Tuan, secara umumnya jika kita lihat untuk tempoh menunggu untuk giliran haji, ia memakan masa yang agak lama, di mana pada ketika ini juga dapat kita saksikan hampir 4 juta pendeposit TH yang mendaftar dan menunggu giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Mungkin Tuan Haji boleh memperincikan kepada kita dan mungkin juga kepada bakal-bakal jemaah haji juga akan datang mengenai kaedah penggiliran yang dipraktikkan oleh Lembaga Tabung Haji. Ini yang orang selalu tanya. Sebenarnya kaedah penggiliran ni sangat ringkas, sangat simple. Yang dahulu didahulukan. Tapi sebelum itu mungkin saya nak sentuh dari segi pendaftaran haji. Jadi pendaftaran haji ini mungkin setengah orang dia tersilap, dia ada akaun haji, dia kata dia ada akaun di tabung haji, dia sudah mendaftar. Sebenarnya tidak. Itu mungkin ramai yang orang faham begitu. So maksudnya kalau misalkan kata dah 20 tahun dia ada akaun haji tapi tidak pernah mendaftar haji, maksudnya dia belum mendaftar haji. Jadi pendaftaran haji ini perlu kepada pendaftaran, dan kita akan pastikan dalam akaun tabung haji dia ada sekurang-kurangnya RM1,300 baru dia boleh mendaftar. Jadi RM1,300 ni akan dibekukan dan sekiranya dia dikeluarkan duit ni secara tidak langsung pendaftaran dia akan terbatal. Jadi seseorang itu apabila ia menjadi pendeposit tabung haji,
kalau misalnya kata ibu bapa dia membuat akaun haji untuk anak ni yang baru lahir pun ada surat beranak boleh buat akaun haji. Maksudnya akaun tabung haji dan boleh didaftarkan untuk pergi haji. Jadi di sini ada sedikit kekeliruan lah, maksudnya setengah orang tu cepat pergi haji sebab dia daftar awal, dia dah lahir dah daftar dah. Betul. Maksudnya buka akaun terus daftar. Terus daftar. Ada juga dan dia masuk RM1,300. Jadi ada orang yang dia tak berapa aware ataupun maklum ni perkara ini, mungkin dah 50 tahun baru nak mendaftar haji, maka mungkin dia punya pendaftaran itu menyebabkan dia lewat untuk pergi haji lah. Sebab kita dahulukan mana yang dahulu mendaftar. Maksudnya kalau kita daftar pagi ini dengan daftar petang, pagi akan pergi dulu. Mana boleh diteruti oleh yang petang ni lah. Jadi sekarang ni seperti yang Luqman cakap tadi, ada 4 juta. 4 juta pendaftaran haji dan kiranya kuota kita setahun hanya 31,600. Jadi kalau kita bahagikan 4 juta ini kepada 31,600, jumlah tahun menunggu tu melebihi 150 tahun lah. Jadi memahami ini yang perlu difahami. Tapi apa-apa pun bila kita menawarkan surat tawaran untuk pergi haji, tidak semua akan menerima. Jadi dari 31,600 yang kita tawarkan untuk mengerjakan haji, mungkin ada sebahagian yang tidak diterima dan ini menyebabkan kita boleh tariklah orang yang sebelum itu untuk masuk. Saya tertarik dengan topik ini Nisa, namun kita nak berehat terlebih dahulu. InsyaAllah kita sambung selepas ini Tuan Haji. Boleh? Boleh. Jumpa selepas ini. Okey. Bertemu kembali kita tentunya untuk Dialog TVS pentas diskusi anda ketika ini. Masih lagi kita nak mengetahui dan Nisa, memahami dan memahami tentang topik penggiliran haji ini. Jika boleh Tuan Haji sambungkan sedikit lagi sebelum kita mencari tadi. Okey, dari segi pendaftaran haji ini kita untuk mengawal supaya dia tidak bertambah secara mendadak lagi, ialah kita tidak membenarkan lagi pendaftaran haji kali kedua. Jadi maksudnya sekarang ni sekiranya Luqman ditawarkan mengerjakan haji, itulah sekali seumur hidup kemungkinannya lah. Jadi sebab itu saya rasa perkara ini perlu diambil serius oleh bakal-bakal haji supaya bila dia seorang itu mengerjakan haji, dia melaksanakan dengan sesungguh-sungguh hatinya. Dan kalau kita lihat daripada pendaftaran haji ini, tidak mungkin seseorang itu boleh pergi lebih daripada sekali. Jadi kita berharap juga supaya mereka yang bekerja haji ini, yang penting sekali yang diidamkan ialah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini merupakan tetamu-tetamu istimewa di Yurufah Rahman. Dan saya percaya memang hasrat setiap rakyat Malaysia untuk pergi haji dan mendapat haji yang mabrur. Dan alhamdulillah setakat ini dah lebih 1.6 juta rakyat Malaysia menunaikan haji melalui tabung haji sejak penubuhan tabung haji tahun 1963. Dan insya-Allah lah kita akan terus menjadi wadah untuk rakyat Malaysia untuk mengerjakan haji di masa akan datang, insya-Allah. Apakah adakah ini yang dimaksudkan Tuan Haji apabila sekali ditawarkan untuk mengerjakan haji, telah menunaikan haji dan tidak akan ditawarkan semula, ini semua adalah di bawah kelolaan tabung haji sahaja? Ya. Di Malaysia mengikut Akta Tabung Haji 1995, hanya tabung haji boleh mengendalikan haji. Tidak ada organisasi lain yang boleh melaksanakan atau menguruskan haji rakyat Malaysia. Jadi mungkin ada juga haji ataupun kuota haji yang di luar daripada kuota haji yang diberi kepada Malaysia. Tapi itu lebih kepada visa yang diberikan kepada orang-orang tertentu ataupun organisasi tertentu atas perhubungan yang baik di antara kerajaan Arab Saudi dengan mereka. Jadi ini adalah di luar daripada kuota tabung haji. Walau bagaimanapun kita berharap dan
menggalakkan supaya mereka yang menunaikan haji melalui yang dipanggil visa mujamalah atau furada ini juga menggunakan syarikat-syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji. Kerana bila mereka menggunakan syarikat-syarikat ini, mereka akan membayar sedikitlah kepada tabung haji dan mereka boleh menggunakan kemudahan dan fasiliti yang ada di Tanah Suci untuk kemudahan mereka jugalah. Jadi kita berharap mungkin yang telah mengerjakan haji ini melebihi 1.6 juta tersebut. Tetapi ini adalah di luar kawalan tabung haji lah. Okey Tuan Haji, apabila kita cakap mengenai pemilihan jemaah haji yang untuk menunaikan ibadat haji ini, bagaimana tabung haji untuk memastikan proses pemilihan jemaah haji itu dijalankan dengan adil dan telus? Sebab mungkin Tuan Haji juga boleh kongsikan apakah mekanisme kawalan yang digunakan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dalam pemilihan jemaah ini, Tuan Haji. Seperti yang saya maklumkan tadi, pendaftaran haji kita berdasarkan pada pendaftaran haji. Mereka yang mendaftar dahulu akan didahulukan dan ianya adalah didaftarkan di dalam sistem yang ada di tabung haji. Jadi kita tahu Luqman punya pendaftaran bila, Nisa punya pendaftaran bila, contoh. Jadi sekiranya Luqman dulu mendaftar, Luqman akan pergi dahulu daripada Nisa. Sekiranya Nisa pergi dulu pada Luqman dan ada tanda soal di situlah. Tapi mungkin boleh berlaku, tapi sebab bila ada kita tawarkan haji kepada rakyat Malaysia, ada yang menolak. Dan jadi ada peratusan yang perlu diisi. Dan biasanya kita ada satu juga yang saluran lain, iaitu rayuan haji. Sebab itu kita ada buka kepada rayuan haji dan ia juga melalui sistem. Jadi rayuan haji ini juga mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Jadi dia juga berdasarkan kepada siapa dahulu, dia dahulukan. Jadi dan sekiranya berdaftar pada tahun 2019 katanya, dan dia telah menolak, kita akan consider 2010, 2011. Dan satu lagi ialah kemampuan untuk mengerjakan haji. Sebab apabila seseorang itu membuat rayuan, dia kena membayar penuh. Betul. Bila bayar penuh ni, dia kena bayar 33,300. Jadi dia tidak ada pilihan melainkan bayaran penuh 33,300. Dan tapi kebanyakan mereka lebih memilih kepada package. Jadi kita pun ada syarikat-syarikat yang dilesenkan untuk menunaikan haji secara package, dan sudah pasti harganya lebih tinggilah, dengan kemudahan yang lebih baik. Baik, bercakap mengenai soal PJH ataupun pengelola jemaah haji ini, mungkin Tuan Haji boleh kupaskan dengan lebih lanjut dalam soal package ini. Berapa ramai yang dilesenkan, mungkin boleh diperincikan? Ya, untuk tahun 1445 Hijrah yang lalu kita telah memberi lesen kepada 25 syarikat swasta untuk melaksanakan yang boleh membawa rakyat Malaysia untuk mengerja haji melalui package. Dan lesen ini kita beri setiap tahun. Maksudnya dia akan bawa jemaah dia ke Tanah Suci, dan kita akan buat proses macam kita akan lihat sama ada apa yang dijanjikan oleh syarikat itu ditepati. Jadi kita lesen ini akan dikeluarkan setiap tahun setelah kita mengkaji prestasi mereka melayani jemaah haji. Itu satu. Yang keduanya, bila seorang itu ditawarkan mengerjakan haji 31,600 itu, dia orang ni boleh memilih sama ada untuk pergikan tamu haji, iaitu package muasasah biasa, ataupun melalui package syarikat-syarikat swasta. Ada pilihan. Bukan di luar kota. Maksudnya dalam kota 31,600 ni, 31,600 ni, mereka diberi pilihan sama ada nak pergi dengan syarikat-syarikat yang nak tambah sikit ke tak? Ada macam tu nak tambah ke tidak? Betul. Kalau nak pergi duduk 2 orang sebilik, kenalah tambah. Kan, sebab dengan package muasasah ni akan duduk sekurang-kurangnya 4 orang ataupun lebih. Jadi kalau dia ingin mendapatkan keselesaan, dia memilih package. Jadi dia boleh memilih package. Jadi pada tahun 1445 Hijrah yang lalu, lebih kurang 27% daripada keseluruhan kota itu telah memilih untuk pergi secara package. Jadi dan mereka pergi kepada syarikat-syarikat yang telah dilesenkan oleh tabung haji. Itu satu lagi lah yang kita sarankan supaya
jangan pergi dengan yang bukan dilesenkan. Kita nak beri ruang sedikit untuk Tuan Haji memberi tahu kepada bakal-bakal jemaah haji tentunya untuk tahun akan datang bagaimana sekiranya mereka ingin memilih PJH ini. Okay. Untuk tahun 1446 Hijrah ini kita dalam proses menilai prestasi mereka. Insya-Allah dalam bulan 10 ini kita akan tahu syarikat manakah yang telah berjaya mendapat lesen. Setakat ini lebih 40 syarikat telah memohon untuk mendapatkan lesen. Dan kita ada kriteria-kriteria tertentu dari segi kemampuan mereka, kewangan mereka, prestasi mereka melaksanakan ibadat umrah selama ini, dan ada lagi lain-lain kriteria yang lain. Jadi insya-Allah lesen yang baru akan dikeluarkan pada bulan November tahun ini untuk Haji 1446 Hijrah. Sebelum kita nak pergi kepada menyentuh kepada penyediaan perkhidmatan jemaah haji, saya tertarik sebenarnya nak tanya sedikit mengenai pemilihan jemaah haji ni, Tuan Haji. Sekiranya seorang individu itu ditawarkan untuk menunaikan haji tetapi terpaksa menolak atas sebab-sebab tertentu, adakah kuota yang dimiliki individu itu boleh diserahkan macamnya adik ke atau kakaknya ke dalam keluarga itu untuk mengisi kekosongan individu itu tersebut, ataupun dia berbalik semula kuota itu kepada tabung haji untuk memberi peluang kepada jemaah-jemaah lain yang sedang bakal jemaah yang sedang menunggu giliran. Kita seperti yang saya maklumkan tadi, ia adalah berdasarkan kepada pendaftaran haji yang dahulu didahulukan. Sekiranya adik dia itu mendaftar kakak dia pukul 10 pagi, adik dia pukul 10 pagi 1 minit, mungkin boleh. Tapi sekiranya adik ini 10 tahun kemudian tak dapat. So, maksudnya kuota itu akan berbalik kepada tabung haji untuk diberikan kepada bakal jemaah yang sedang menunggu. Betul. Faham. Okey. Dan kita nak melihat ini penyediaan perkhidmatan Luqman. Kalau kita lihat jemaah-jemaah haji apabila berada di tanah suci, mereka kongsikan pengalaman mereka, bagaimana tawaran perkhidmatan ataupun perkhidmatan yang disediakan. Bagaimana tabung haji memastikan kualiti perkhidmatan penginapan, pengangkutan dan makanan kepada para jemaah ini? Apakah piawaian digunakan untuk menilai kualiti ini, Tuan Haji? Saya nak maklumkan bahawa tabung haji mempunyai sistem kualiti daripada SIRIM, iaitu ISO 9001:2015, di mana segala gerak kerja kita ni diperincikan dalam arahan kerja. Jadi kita memastikan setiap yang kita laksanakan itu, sama ada penempatan di Mekah contohnya, penempatan di Madinah, dari segi catering, makanan dan sebagainya, diperincikan dalam sistem kualiti kita. Jadi oleh sebab itu kita ada audit kualiti setiap tahun untuk menilai dan juga memberi area of improvement ataupun penambahbaikan kepada setiap gerak kerja ataupun aktiviti-aktiviti haji, sama ada di tanah suci ataupun juga di tanah air. Jadi perkhidmatan kita di sana seperti yang Luqman telah lalui, kita ada penempatan ataupun penginapan jemaah haji. Jadi kita pastikan ia adalah menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, ataupun yang dipanggil sebagai tasrih ataupun permit untuk hotel melaksanakan atau membuat penginapan haji. Jadi dari segi permit itu memang sudah ada standard yang tertentu. Tetapi tabung haji kita mempunyai lain-lain kriteria. Sebagai contohnya, kita nak pastikan supaya bangunan kita ini jaraknya dengan Masjidil Haram hanya dalam lingkungan 1 kilometer. Jadi kita akan dapati jemaah kita ini tidak perlu menaiki bas untuk pergi ke Masjidil Haram. Jadi mereka boleh berjalan kaki. Selain itu, kita juga akan cek tengok sama ada bangunan itu mempunyai lift yang cukup. Kan ada juga di Makkah atau di Madinah, terutama di Makkah lah, masih ada bangunan-bangunan lama dengan lift yang kecil, dan kita dapati ini tidak sesuai untuk jemaah haji kita. Jadi kita tak ambil, kita tak sewa. Dan ada juga di segi sebagai contohnya dari segi keluasan bilik, dari segi lobi, dan juga dari segi sama ada tempat untuk kita membuat
pejabat, tempat makan dan sebagainya. Jadi ada piawai tentu yang telah ditetapkan dalam kualiti yang akan diberikan oleh Perkara tabung haji. ini semua diambil kira. Dia ambil Tuan. kira semua. Betul Liza, bercakap mengenai perkhidmatan yang dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji. Sudah tentu pada musim operasi 1445 Hijrah apabila mesin ATM diletakkan di beberapa hotel yang saya kira sudah tentu ia memudahkan sedikit sebanyak urusan jemaah-jemaah haji dan mungkin usaha ini akan ditambahkan lagi untuk musim haji akan datang. InsyaAllah sebab ini adalah sebab kita berurusan dengan bank di sana dan mereka perlu melalui proses-proses yang sama seperti autoriti di Arab Saudi. Jadi untuk tahun 1445 Hijrah yang Lokman saksikan, kita dapat menambah 2 lagi ATM. Satu di Land Premium, satu lagi di Rehab Interior. Jadi dia adalah sebenarnya kita pastikan supaya setiap kawasan tertentu ada ATM supaya mudah jemaah kita pergi untuk mengeluarkan wang lah untuk dibelanjakan sama ada untuk makan minum ataupun untuk membeli belah lah. Betul. Jadi insya-Allah kalau misalnya kata kita ada bangunan yang baru, kita akan cuba usahakan supaya kemudahan-kemudahan ini dapat disediakan ke jemaah kita. Sebelum kita berhenti rehat, mungkin 2 minit, kerana 2 minit Tuan Haji mungkin boleh perjelaskan bagaimana pihak tabung haji memastikan semua jemaah mendapat akses yang sama rata tanpa diskriminasi, Tuan Haji. Maksudnya perkhidmatan yang sama rata tanpa sebarang diskriminasi, apakah tindakan yang diambil jika terdapat sebarang aduan berkaitan itu? Bagaimana pihak tabung haji menguruskan perkara ini? Kita dari segi perkhidmatan kepada jemaah haji, dia ada 2 cara. Satu, sama ada menggunakan perkhidmatan tabung haji, jemaah haji muassasah ataupun jemaah haji package. Jadi jemaah haji package ni dia tak boleh samakan apa yang dia dapati, kemudahan dia dengan muassasah. Itu nak kena faham. Itu kena faham. Yes. Walaupun kadang-kadang bangunan dia berdekatan, tapi dari segi layanan adalah berbeza. Mereka mungkin buffet. Kita bagi makan 2 kali sehari saja, makan malam, makan tengah hari secara pack. Tetapi untuk jemaah package swasta dia menggunakan buffet dan ada berbagai makanan untuk dipilih. Itu berbeza ya. Jadi untuk jemaah muassasah adalah sama. Dari segi cateringnya pun sama. Sebab kita guna dapat AA. Kalau hari itu dia dah makan ikan, semua jemaah muassasah akan makan ikan juga. Tidak ada perbezaan. Tapi untuk yang mereka yang memilih swasta ini, syarikat-syarikat mungkin mempunyai perbezaan. Jadi dan juga package mungkin berbeza. Ada yang bayar 80,000, ada yang bayar 100,000, ada yang bayar 50,000. Jadi kualiti perkhidmatan kepada jemaah haji package swasta sudah tentu berbeza berdasarkan pada package yang telah diberi. Itu yang berbalik kepada Tuan Haji maklum kat awal tadi, kalau rasa nak satu bilik 2 orang, bagi kita ambil yang lebih sikit. Betul. Kalau ambil yang muassasah dapatlah sama rata. Nak dekat. Nak dekat satu lagi. Kalau nak dalam 150 meter, kenalah package. Sebab kita dalam 900 meter, 500 meter. Itu yang kita nak kena faham, teman-teman. Okey, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam pentas diskusi anda. Dialog TVS, pentas diskusi anda. Tadi Nisa, kita dah berbual panjang. Banyak benda-benda yang kita tak tahu, perkara-perkara yang kita kurang pasti, kita dah tahu. Dah faham. Di mana tadi juga Tuan Haji ada menyebut atau menyentuh mengenai muassasah, kemudiannya package. Dan kita nak tahu juga Tuan Haji, bagaimana tabung haji menetapkan kos untuk menunaikan haji dan apakah antara faktor-faktor yang diambil kira? Ini yang orang nak tahu ni Tuan Haji. Maksudnya bagaimana tabung haji mengambil kira kos penetapan daripada 150 jaraknya ke 900 meter jaraknya. Okay. Secara keseluruhan kos haji untuk 1445 Hijrah adalah sebanyak RM33,300. Jadi daripada jumlah ini lebih 60% adalah untuk kos charter haji, penerbangan haji dan juga penginapan di Tanah Suci. Selain itu ialah kos untuk perkhidmatan oleh agensi di sana seperti Masyarik
yang lebih kurang dalam 20% dan selebihnya adalah kos yang ditanggung oleh tabung haji untuk lain-lain kos lah. Ya. Jadi di sini adalah amat penting untuk tabung haji menentukan supaya kos penerbangan yang kita bawa jemaah haji ke sana secara charter dapat dikekanglah dari segi kenaikannya, ya. Dan juga penginapan dari segi penyewaan hotel-hotel sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Jadi untuk tahun 1445 Hijrah yang lalu kita menggunakan perkhidmatan amal daripada Malaysia Airlines dan juga Saudi Airlines. Jadi untuk tahun ini kontrak tersebut telah pun tamat, dan kita perlu untuk menentukan carrier yang barulah. Jadi kita nak mengambil kesempatan ini supaya kos penerbangan ini dapat dikekalkan pada harga yang munasabah. Sebab kos penerbangan ini adalah berdasarkan kepada harga minyak. Jadi bila ada krisis ekonomi seperti peperangan di Ukraine ataupun apa-apa krisis menyebabkan kenaikan minyak, maka kos ini akan naik. Tapi apa yang kita telah lakukan dengan pihak Malaysia Airlines dan juga Saudia ialah supaya kita ada kontrak selebih, mungkin kita ambil kontrak lebih panjang dan kita tentukan supaya kos ini tidak menaik secara mendadak. Mungkin ada harga shilling dan sebagainya. Jadi itu adalah inisiatif yang dilakukan oleh tabung haji supaya kos ini dapat dikekang. Sementara itu untuk kos penginapan kita juga cuba untuk mendapat satu jangka masa yang lebih panjang untuk kita menyewa bangunan-bangunan tersebut. Dan kosnya dikekalkan pada tahap tersebut lah. Jadi ada komitmen daripada tabung haji dan juga daripada pemilik bangunan untuk menetapkan satu kos, dan kita boleh tetapkan kos itu pada harga yang tertentu untuk jangka masa yang mungkin 3 tahun ataupun sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih lah, ya. Jadi ini dah hampir 70%. Jadi dengan perkhidmatan di sana sebagai contohnya perkhidmatan daripada agensi perkhidmatan seperti Masyarik, ya, iaitu agensi yang melaksanakan atau mengendalikan jemaah haji Malaysia untuk operasi di Masyair, di Arafah, Mina dan Muzdalifah ini. Dia ada 2 kos. Satu kos perkhidmatan, satu kos untuk tempat. Buat pada tahun 1445 Hijrah dia dalam 3,800 lebih rial seorang. Dan kita juga mempunyai kontrak yang panjang, lebih kurang 3 tahun, ya, di mana kos ini telah ditetapkan. Jadi inilah caranya untuk kita mengawal kos supaya ia tidak naik setiap tahun. Jadi insya-Allah ini bukan satu yang sensitif lah kepada rakyat Malaysia, sebab kalau bayaran haji lah apa yang perlu dibayar oleh jemaah meningkat, maka ia akan menjadi satu isu lah. Bahasa mudahnya kalau naiklah sikit. Kita cubalah untuk menekalkan kos. Kalau harga kos minyak meningkat, kita tak maintain harga kat situ. Untuk sekarang adalah dengan harga RM33,300 untuk setiap seorang jemaah. Jadi bagaimana untuk sekiranya ada jemaah yang mengalami kesulitan kewangan tapi dapat tawaran untuk menaikkan haji, bagaimana pihak tabung haji membantu dalam soal ini? Sebenarnya bayaran haji ada 3 kategori. Kategori yang pertama ialah sebanyak 12,592 kalau saya tak silap lah. Dan kategori kedua ialah 19,100 lebih lah. Dan yang ketiga 3,300. Ini adalah berdasarkan kepada pendapatan mereka yang ditawarkan kepada mereka lah. Sekiranya mereka dalam kategori yang kita panggil B40, dia akan bayar yang 12,000 lebih tadilah. Sebenarnya 13,000 lebih. Tapi yang 1,000 itu dibantu oleh kerajaan. Ya. Jadi kita berharap supaya lebih ramai yang boleh membayar penuh lah, 33,300, ya. Walau bagaimanapun kita masih lagi membantu dari segi bantuan kewangan haji lah, yang kita panggil ataupun Hajj Financial Assistance, ya, kepada golongan-golongan tersebut.
di mana mereka masih boleh pergi haji pada harga diskaun. Ya, kalau dia bayar dalam 12,000 lebih, Masih boleh pergi. masih boleh pergi. Tapi kita kena pastikan pendapatannya adalah pendapatan yang bukan orang T20 lah kan. Jadi masih lagi alhamdulillah kita masih lagi membantu rakyat Malaysia berdasarkan pendapatan mereka, dan ini memberi peluang pada mereka untuk mengerjakan haji dengan servis level yang sama. Tidak ada perbezaan. Jadi insya-Allah. Tapi kita di tabung haji ni kita kalau boleh kita nak mengurangkanlah kos-kos tersebut. Dan kita berharap supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang berkemampuan membayar penuh lah. 33,300. Baik, Tuan Haji, kita nak tahu juga bagaimana tabung haji menguruskan dana dan simpanan para pendeposit dengan amanah, serta apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pengurusan dana ini mendapat kepercayaan masyarakat terhadap tabung haji. Ya. Dana di tabung haji pada masa ini melebihi 90 bilion. Jadi tidak semua ramai lagi yang sudah mengerjakan haji masih lagi menabung di tabung haji sebagai simpanan mereka lah. Jadi daripada segi pengurusan dana, kita mempunyai pengurusan risiko, yang mana setiap pelaburan yang dilaksanakan oleh tabung haji itu adalah berdasarkan kepada alokasi aset strategi, strategi alokasi aset, yang mana kita pastikan supaya pelaburan tabung haji itu tidak berisiko tinggi. Jadi kita berharap supaya setiap pendeposit tabung haji akan dapat apa ni dipanggil agihan keuntungan setiap tahun, dan kita juga berharap supaya pelaburan-pelaburan ini menguntungkan semua pendeposit lah, bukan hanya kepada jemaah haji, tetapi kepada semua pendeposit haji yang seramai 9.8 juta. Jadi memang menjadi satu tanggungjawab dari peringkat pengurusan tertinggi, peringkat lembaga pengarah untuk memastikan dana tabung haji ini dijaga dengan baik. Dan satu lagi kelebihan tabung haji ini, menyimpan tabung haji ini ialah ia dijamin oleh kerajaan 100%. Jadi alhamdulillah masa ini kita mendapat kepercayaan daripada rakyat Malaysia, bukan hanya setakat menabung untuk pergi haji, tapi juga mungkin untuk simpanan mereka lah. Kepada seluruh rakyat Malaysia boleh buka akaun tabung haji Muslim yang orang Islam lah. Sebenarnya Nisa, pengurusan daripada keuangan ataupun simpanan dana ini, Nisa, mendapat kepercayaan di mana turut menjadi contoh apabila negara Thailand, tidak silap saya, baru-baru ini ketika di Mekah, Tuan Haji ingin belajar bagaimana untuk mereka membuat cara yang sama seperti tabung haji lakukan. Menarik. Itulah dia. Pengurusan tabung haji ini. Okey, Tuan Haji, seperti Tuan Haji maklumkan pada awal tadi, Tuan Haji baru saja dilantik sebagai ketua Jabatan Haji di tabung haji ini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah visi dan juga matlamat serta sasaran matlamat Tuan Haji yang untuk Tuan Haji bawa untuk meneruskan legasi kecemerlangan pengurusan haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Visi tabung haji ialah kecemerlangan pengurusan haji. Jadi menjadi tanggungjawab saya sebagai ketua yang baru untuk memastikan visi dan misi ini diteruskan. Yang menjadi cabaran daripada saya ialah ia telah berada pada satu tahap yang yang terbaik, yang terbaik, di mana kalau kita lihat dari segi indeks kepuasan pelanggan yang baru yang pada tahun yang lalu pada 1445 Hijrah, dia mencapai 92%. Jadi tinggi ya. Jadi kita pun nak mengekalkan ketinggian itu, A+ ni bukan satu perkara yang mudah lah. Jadi insya-Allah saya berazam supaya segala perkhidmatan kualiti yang ada ini kita kekalkan, dan kalau boleh kita tingkatkan lagi. Dan pengurusan tabung haji dari segi haji masih
dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Ya, jadi itu menjadi satu yang cabaran kepada saya lah untuk mengekalkan kecemerlangan tersebut, di mana pada 3 tahun berturut-turut kita menerima anugerah daripada Kerajaan Arab Saudi, daripada Kementerian Haji dan Umrah, anugerah Labaitum dalam pelbagai kategori. Jadi insya-Allah doakan saya supaya kita dapat kekalkan untuk kita meraih anugerah tersebut lagi dan lagi lah untuk masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Okey, sebelum kita menutup tirai pentas diskusi anda pada kali ini dengan tabung haji Luqman, mungkin Tuan Haji boleh ada apakah mungkin kata-kata hikmah yang mungkin Tuan Haji ingin kongsikan kepada mungkin bakal jemaah haji? Kita beri ruang tu aja. Kita punya, seperti yang kita Luqman biasa dengar, ya, hadirku sebagai Diyufur Rahman, kembaliku dengan kemakburan. Itu satu slogan yang saya rasa amat mendalam, kerana setiap jemaah haji ini adalah mereka ini adalah tetamu istimewa, tetamu Allah Subhanahu Taala, tetamu Rabbul Jalil, tetamu kepada pencipta alam yang istimewa kepada seluruh rakyat Malaysia yang Islam untuk dapat mengerjakan haji. Jadi hadir mereka ke sana sebagai tetamu Allah, dan sudah tentu setelah mengerjakan haji tersebut mereka ingin kembali sebagai haji yang diterima, haji yang mabrur. Jadi itulah slogan kita, dan kita di tabung haji ini kita sentiasa nak menyantuni mereka, dan ini adalah tanggungjawab yang kami pikul untuk menyantuni semua tetamu-tetamu Allah tersebut. InsyaAllah. 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 Mungkin saya juga berharap satu hari nanti juga saya dipanggil untuk menjadi tetamu Allah di sana. Okey, baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi berkongsi informasi dan juga maklumat kepada kami dalam Dialog TVS ini, pentas diskusi anda. Kita pun telah sampai ke penghujung rancangan Luqman. Dengan itu, terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa selama lebih kurang hampir 1 jam ini bersama kami di pentas diskusi anda. Seperti biasa, sekiranya anda ada cadangan atau pandangan, ingin ada sahaja pandangan ataupun topik yang ingin kita bincangkan, kita bawakan di pentas diskusi anda ini, jangan lupa untuk lontarkan pandangan anda di semua platform media sosial kami. Dengan itu, saya Khairul Nisa Kasmun. Saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton Diskusi anda. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ianya bukan sekadar kata-kata, malah membentuk sebuah keazaman dalam diri kita. Ia satu permulaan dalam persediaan menyahut sebuah seruan. Inilah mandat kami, memudahkan segala urusan simpanan, memastikan pulangan yang mampan, membimbing dan menyantuni dalam setiap detik perjalanan. Lembaga Tabung Haji lebih 6 dekad memelihara kebajikan, dari pelayaran pertama di Laut Merah hingga terbang megah di ruang angkasa. Inilah amanah kami, memperkasakan setiap butiran, mengajar dan berkongsi pengalaman, merancang dan melindungi, sehingga rukun dilengkapi, sehingga kembali semula ke pangkuan keluarga tercinta. Pengiktirafan bertaraf dunia yang tidak akan disia-siakan untuk sentiasa menyumbang ke arah pengurusan haji terbilang. Bertahun lamanya perjuangan digalas dengan ketelusan dan integriti, berlandaskan syariah Islam, melindungi setiap simpanan untuk bebas daripada segala keraguan dalam membantu mencari kesempurnaan.
Setiap usaha untuk menguruskan dan mentadbir hasil simpanan. Setiap gandengan untuk memberikan pulangan. Dan setiap inovasi untuk mencetus perubahan. Bernadikan ketelusan dan dedikasi, kami maju ke hadapan. Melakar dan membina, meneroka dan menghasil, mengembara dan membuka mata, menyantuni dan mengukir nama, memelihara dan melindungi, selari kehendak masa dan ekspektasi dunia. Takkan kami berhenti membawa erti, kerana setiap simpanan anda adalah barakah yang membantu ummah. Dalam usaha memacu strategi untuk terus maju ke hadapan, takkan kita lupa kepada yang memerlukan. Mengukir senyuman, mengerat genggaman, dan memberi sinar harapan. Bantuan dihulurkan, tanda ihsan kepada yang memerlukan. Bermula daripada detik pertama kehidupan sehingga melangkau ke alam kematangan, kami sentiasa di sisi anda untuk melentur dan memupuk keazaman. Tiada kejayaan tanpa permulaan, ditanam dengan niat penuh keazaman. Simpanan barakah menyahut seruan. Kami bersama membantu menyempurnakan. Lembaga Tabung Haji, kami akan terus membantu mencapai impian haji anda ke Baitullah.